Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buatkan satu lagi Google Form untuk dimasukkan ke dalam Data Studio untuk guru-guru mengisi laporan e-curriculum. Jadi sebagai contoh, ini sekolah saya punya. Okey, saya gabungkan dalam satu mailing yang sama, tetapi untuk mengelakkan murid-murid merosakkan data laporan ataupun mengelakkan murid-murid terisi laporan, saya letakkan satu features yang baru dipanggil sebagai kata laluan. Okey, ini contoh dia. Saya letakkan kata laluan untuk laporan e-curriculum yang akan hanya diisi oleh guru sahaja. Okey, sebaik saja laporan diisi, laporan tersebut selepas 15 minit akan keluar di dalam Data Studio yang kita gunakan sama seperti kehadiran dan juga rekod penghantaran tugasan murid. Okey, laporan tu nanti akan keluar dekat sini. Kita boleh tengok guru yang dah buat laporan dan guru-guru akan dapat salinan dalam bentuk PDF yang akan dihantar di dalam email masing-masing. Jadi macam mana nak buat? Jadi saya akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu semua. Okey, jom kita mulakan dengan melihat kepada Google Drive kita. Okey, dalam Google Drive kita perlu cari kita punya folder yang kita khaskan untuk buat sistem e-Coco. So buka folder tu dan kita kena create satu lagi Google Form untuk guru-guru menghantar laporan. Okay, kita create Google Form. Okay, mungkin saya terlaju sangat. Sekejap, saya pada balik. Okey, cara untuk create Google Form. Okey, ini cara-caranya. Saya tunjukkan kepada cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu boleh belajar lah. Alright. So ini caranya. Saya buatkan apa nak, klik dekat new. Okey, klik dekat new tu. Sekarang ni saya klik dekat new. Lepas tu saya klik dekat Google Form. Okey, lepas klik dekat Google Form, dia akan keluarlah paparan yang macam saya nampak ni. Okey, dekat sini kita namakan sebagai laporan e-curriculum SKCIJ2. Okey, untuk guru sahaja. Okey. Untuk kali pertama, apa yang kita perlukan di sini adalah tak silap saya tarikh. Okey. Tak silap saya dekat sini adalah tarikh. Okey, di sini adalah tarikh pelaksanaan e-curriculum. So dekat sini kita tukarkan kepada date. Okey, so kita klik required. Okay, yang kedua kita perlu ada ialah kata laluan. Ini sangat penting. Okey, kita masukkan kata laluan dan kita klik kepada short answer. Ingat short answer. Selepas itu kita klik required dan di bawah ini kalau kita tengok dekat bawah ni kan, ni bawah ni ada 3 titik yang bersusun berdiri tegak ni macam ni, betul? So kita klik dekat 3 titik tu. Klik kepada description. Kita bagi arahan dulu dekat cikgu-cikgu kita. So sila masukkan kata laluan yang betul. Dapatkan bantuan teknikal daripada admin. Okey, kita letak nama lah. Nanti senang apa-apa nanti dia akan telefon ataupun WhatsApp kita lah. So dah siap description. Kita klik lagi 3 titik bertindih yang berdiri tegak ni kan. Klik kepada respond validation. Okay, klik dekat situ. Okey, kat sini dia akan tanya kita nak masukkan apa. So saya nak buat password untuk number. So saya letak text. Text, okey. Untuk text contain ni saya tukarkan. Tak perlu tukar. Okey, text ni kita letaklah password kita. Saya letak kat sini sebagai e-Coco SKCIJ2. Ingat e-Coco SKCIJ2. So kalau error dia nak keluar apa? So kalau cikgu tu salah letakkan password, kita letaklah error text sini apa. Okay, error text dekat sini kita letak sila masukkan kata laluan yang betul. Okey, so dah siap kita punya password.
Jom kita test dulu sama ada berjaya ataupun tidak kita punya password ni. So kalau nak test, pergi dekat mata ni. Ni mata ni, dia adalah button untuk preview. Okey, saya klik dekat mata tu. So kita test dulu, masukkan tarikh. Okey, tarikh kata letak 10 hari bulan. Kalau saya masukkan password yang salah, katakanlah saya guna semua huruf besar, EKOKUSKCIJ2, apa akan jadi? Dia akan keluar error dekat bawah ni lah. Maksudnya password tu salah dan tak boleh tekan submit. Nampak? Saya tekan submit banyak kali memang tak boleh. Tapi kalau kita masukkan password yang betul, iaitu huruf kecil tadi tu, baru dah kita boleh tekan button submit. Tapi saya tak nak tekan dululah sebab saya nak apa tu, nak buat lagi yang lain lah. Okey, so kita kembali kepada Google Form kita. Okey, kita tengok dekat sebelah sini. Seterusnya kita perlukan create satu section yang baru. Klik dekat kata laluan ni kan, dekat sini. So klik kepada section ini, add section. Okey, saya buat anak panah kali ni. Add section yang ini, kita kena klik yang itu. Okey, klik, dia akan pergi kepada section yang baru. Okey, dekat section ni kita namakan sebagai maklumat. Okey, maklumat unit kelab dan persatuan. Okey, dekat sini kita minta cikgu tu untuk pilih lah, dia nak isi laporan untuk apa. Kalau dia nak pilih untuk unit beruniform, unit beruniform je lah. Kalau nak pilih untuk persatuan, dia kena klik untuk kelab dan persatuan lah. Okey, kita tambah lagi soalan baru. Okey, add question. Kita letakkan dekat sini jenis. Okey, dekat sini kita letakkan kelab dan persatuan. Yang bawah ni kita letakkan sebagai badan beruniform. Okey, so kita kena required juga. Nanti kita settingkan macam mana nak buat. Okey, selepas kita pilih jenis, langkah seterusnya adalah kita kena pergi buat lagi satu section yang baru. Sama juga, klik lagi dekat sini. Besar sikit nak panas kali ni. Okey, klik dekat situ. So, kita klik add section. Kita namakan section kita sebagai kelab dan persatuan. Kenapa saya buat macam ni? Okey, saya tak nak buat Google Form ni jadi terlampau panjang. So kalau cikgu tu klik kepada kelab dan persatuan, secara automatik dia akan pergi kepada kelab dan persatuan dan dia tak akan jumpa kepada menu-menu yang ada dalam badan beruniform. So kita dapat jimatkan ruang ataupun kita dapat mengelakkan pening cikgu-cikgu ni nanti. Banyak sangat nak kena isi. Okay, sebenarnya dia kena isi sikit saja. Jadi kita nak elakkan daripada cikgu-cikgu ni pening, kita buat macam ni. Okey, dekat maklumat kelab dan persatuan, kita tambah lagi soalan baru, add question. Soalan tersebut kita masukkanlah apa jenis kelab kita. Jenis kelab dan persatuan. Okey, dalam jenis kelab dan persatuan ni kita letak sebagai multiple choice. Katakanlah kita ada kelab matematik, kita ada kelab sains, kita ada kelab bahasa Melayu, kita ada kelab bahasa Inggeris dan macam-macam lagi kelab cikgu-cikgu boleh masukkan. Kita boleh masukkan kelab media, macam-macam jenis kelab yang cikgu boleh masukkan lah. Okey, sebab kita dah siapkan untuk jenis kelab dan persatuan, kita buat lagi section yang baru. Klik add section, sama macam tadi. Kita namakan sebagai badan beruniform. Okey, badan beruniform. Dan kita tambah soalan yang baru. Dalam soalan ni kita letakkanlah jenis badan beruniform. Alright, so dalam ni kita letakkanlah apa yang ada. Tunas, kadet, remaja, sekolah. Tak lagi pandu, puteri, tunas. Apa lagi yang ada? Pengakap, kanak, bulan, sabit, merah, Malaysia. Apa kalau ada 10, letaklah 10. Tapi sini untuk contoh, untuk cikgu-cikgu belajar, tak apa. Saya lupa klik required yang atas ni, yang bawah ni pun boleh klik required. Okey,
So selepas itu, apa lagi yang kita perlu buat ialah kita perlu buat lagi satu section yang baru, iaitu maklumat guru. Siapa yang isi form ini? Maklumat guru ataupun kehadiran guru. Dalam section ini kita tambahkan lagi satu teks. Okey. Kita bagilah arahan yang ringkas supaya cikgu-cikgu ni senang. Okey. Saya letak paste. Okey. Saya letak arahan yang ringkas. Guru yang menulis laporan mesti masukkan nama di ruangan nama guru 1. Okey. Okey, mesti masukkan nama dalam nama ruangan guru 1. Kenapa? Sebab saya nak mergekan dalam AutoCAD yang nanti cikgu-cikgu dapat PDF kan, betul, dapat satu salinan. So sebab itulah saya nak mergekan dalam AutoCAD. Saya bagi arah ringkas saja. Okay, seterusnya apa lagi yang kita perlu buat ialah tambah lagi satu soalan baru. Okay, saya letak dekat sini nama guru 1. Jangan guna tajuk yang sama tau, jangan guna nama soalan yang sama. Okay, kita letak yang berlain nama guru 1, nama guru 2 supaya dekat Excel ataupun dekat data studio tu boleh baca kita punya row tu nanti. Okay, dalam ni kita tukarkan kepada drop down. Lepas tu kita paste lah nama cikgu-cikgu kita, betul tak? Kita paste sahaja nama-nama cikgu kita. Sekejap saya dapatkan nama cikgu-cikgu dulu. Okay, so klik dekat sini, Control paste ataupun Control V. So siap untuk 39 orang nak punya nama lah. So dekat sini kita ubah sikit sebab saya ambil daripada senarai nama untuk panggilan mesyuarat. Ni ubah sikit. Yang tak perlu kita padam lah. Ni pun tak perlu. Itu bergantung kepada kreativiti cikgu-cikgu lah. Kalau cikgu rasa perlu, cikgu letak lah. Ok, so dah siap yang ini. Nama guru 1. Sekarang ni kita nak buat ruangan untuk 8 ataupun 6 orang punya nama guru. So cikgu tak payah klik add question banyak-banyak. Cikgu copy saja, make a copy ni, nampak ni, duplicate. Cikgu tukar nama guru 2. Nampak? Tukar lagi, tambah lagi lah kan. Nak tambah tu tadi saya buatkan nak panah dekat sini. Ni dia. Cikgu klik dekat sini, dia jadi duplicate. Dia akan jadi duplicate. Tukarkan kepada nama guru 3. So kita work smart lah cikgu, jangan work hard. Kita kena work smart. Ok, so nama guru 3 kita duplicate lagi nama guru 4. Kita duplicate lagi nama guru 5, 6, 7 dan 8. Ok, dah siap. Selepas dah siapkan nama guru-guru ni semua, ok, untuk nama guru 1 itu kita kena set sebagai required. Ok, kalau tak nanti dia bolehlah terlupa. Ok, nama guru 1 yang ini kan. Ok, nama guru 1 kita klik sebagai required. Ini wajib untuk cikgu-cikgu isi. Ok, selesai untuk 8 ruangan nama. Yang seterusnya apa yang kita perlu buat ialah kita perlu buatkan satu section yang baru, iaitu mengenai aktiviti yang dijalankan. So pergi kat bawah ni kan, pergi kat bawah, klik kat sini, add section. Kita namakan section ini sebagai aktiviti. Okey, so kita tambah lagi soalan 1. Okay, dekat sini kita letakkan aktiviti 1. Okey, short answer ataupun long answer pun boleh. Sebab saya sekolah perempuan, saya letaklah paragraph long answer text. Ini untuk aktiviti 1 saya wajibkan mesti ada 1. Okey, paling tidak 1 ataupun 2. So kita work smart lagi cikgu, make a copy, duplicate. So kita namakan sebagai aktiviti 2 dan saya requiredkan. Okey. Okey, sekarang saya buat lagi aktiviti 3. Ini saya unclick required. Okey, saya make lagi aktiviti 4. Saya unclick required. Okey, saya buat 4 ruangan untuk aktiviti. Atau nak tambah lagi 1 pun boleh. Aktiviti 5. Okey, dah siap. Kita pergi klik lagi satu section, add section. Kita klikkan sebagai impact.
ataupun refleksi. Okey, dekat situ kita letakkan satu lagi soalan baru, add question. Kita namakan sebagai refleksi ataupun impak. Mestilah ada impak ni, betul tak? Takkanlah kosong aja. Sorry, refleksi ataupun impak. Biarlah cikgu-cikgu nulis apa impak daripada program yang dijalankan. So klik required, benda ni wajib. Okay, dan yang terakhir sekali, add section. Kita klik dekat sini sebagai gambar aktiviti. Okay, dalam gambar ni kita klik lagi new add question. Kat sini kita letakkan tajuk sebagai gambar 1. Okey, gambar 1 kita tukarkan kepada file upload. Continue. Okey, allow only specific files type. Saya nak hanya benarkan cikgu-cikgu ni masukkan gambar sahaja, dan dalam ruangan ini hanya boleh masukkan satu keping gambar sahaja. Okey, dan setiap satu keping gambar tu maksimum 10 MB. Tapi ada cikgu-cikgu ni pakai handphone mahal macam iPhone kan. Jadi kadang-kadang sekeping gambar tu dia jadi besar saiz dia. Jadi tak apalah kita letak 100 MB sebab kita pakai akaun MOE, dia besarkan storage dia. So, tak ada masalah. Okey, so klik required untuk gambar 1. Selepas tu kita tambah lagi soalan baru. Kita namakan sebagai gambar 2. Tukarkan kepada file upload. Allow only specific file, untuk image sahaja tukar kepada 100 MB. Kita klik required. Mesti masuk dua-dua buah gambar. Dua-dua keping gambar. Okey, sekarang dah siap kita punya form. Dah tak ada apa lagi dah. Semua sekali ada 8 section. Okey, jangan lupa namakan cikgu punya tajuk ataupun cikgu punya nama Google Form ni lah. Ni namakan, kita namakan dululah. Okay, sekarang lepas tu kita setting kita punya Google Form seperti mana yang saya cakap tadi. Saya kecilkan balik. Seperti mana yang saya cakap tadi kan, saya nak selepas mereka isi kata laluan, dia akan pergi kepada jenis, betul. Kalau dia pilih kelab, pergi terus kepada kelab. Dia takkan jumpa pada uniform. So dekat sini, klik dekat jenis ni kan. Klik dekat 3 titik ni. Ni dia. Besar sangat ni. Saya padam balik. Klik dekat sini. Okay, so klik go to section based on answer. Klik yang ini. So klik yang itu, kelab dalam satuan, dia akan pergi kepada kelab dalam satuan. Badan beruniform terus pergi kepada badan beruniform. So takkanlah jadi isu cikgu-cikgu ni komplain panjang betul Google Form ni, tak pandai buat ke? Ni belajar. Okey, selepas dia klik kepada kelab persatuan, dia akan terus pergi kepada maklumat guru ataupun kehadiran guru. So pergi dekat sini, maklumat guru ataupun kehadiran guru. Kita tak payah buat satu-satu tau, sekarang ada banyak kan. So cara shortcut dia, cikgu nampak tak ada anak panah kecil yang ini. Anak panah kecil yang itu, cikgu klik pergi kepada maklumat guru. Jangan klik kat sini. Klik kat sini. Maklumat guru, dia akan automatic selectkan semua option ni pergi kepada maklumat ataupun kehadiran guru. So selesai bahagian itu. Yang ini pun sama. Badan beruniform pun kita buat benda yang sama. Klik kepada anak panah kecil ni. Okey. Okey, klik dekat situ. Lepas tu pergi kepada maklumat guru ataupun kehadiran guru. Okey, selesai. So ini macam biasa, dia dah isi nama dia. Okey, kalau tak ada nanti dia boleh abaikan, cuma nama satu saja wajib. Selepas itu aktiviti. Selepas aktiviti ni pun macam biasa, 1 dengan 2 sahaja wajib. Okey, ini pun wajib. Okey, selesai. Kita cuba test. Dah cuba nak test lagi kan. So test, klik dekat sini. Kita klik dekat sini, button preview, ada gambar mata tu. Okey, saya tunjukkan. Kita klik, kita test jadi ke tak jadi. Oh, saya terlupa satu benda, email tak ada, betul. Macam mana kita nak hantar email nanti, salinan, betul tak? So untuk dapatkan email, kita klik dekat button ni, button setting ni. Okey, button setting. Kita klik sini, collect email. So dia automatic
Kalau orang tu dah login dia punya browser dia dengan email MOE ataupun email private, tak ada masalah pun pakai email apa, dia tak perlu sign in lagi lah. Okay. Okay, dekat ruangan ni kita dah klik collect email tadi kan. So ini kita untick. Kalau tak, nanti cikgu-cikgu yang guna email private tak boleh masuk kita punya Google Form ni lah. So dekat sini, kat bawah ni cikgu perasan maximum size of all files uploaded 1 GB saja. Tapi sebabkan PDPR kita ni, kita tak tahu berapa lama, betul tak? Jadi kita tukarkan kepada 1 TB. Besar kan storage dia, macam satu hard disk terabyte. Lepas tu kita tekan save. Siap. Okay, so dah siap. Kita cuba lagi sekali. Okay, kita cuba kita punya form. Kita klik preview. Kita masukkan email, nampak? Dia minta email. So kita masukkan email kita. Okay, katalah saya nak pakai email. Bolehlah pakai email ni. Saya letakkanlah tarikh, kita letak 9 hari bulan. Password dia tadi Koku CIJ2. Nampak? Baru boleh salah ni. Koku SKCIJ2. Baru betul. Kalau salah dia akan keluar error macam kat bawah ni. Nampak? So betul. Tekan next. Barulah saya pilih kelab dan persatuan. Saya tekan next. Dia akan terus pergi kepada kelab dan persatuan. Dia tak akan bawa saya pergi ke tempat-tempat lain. Katalah saya nak isi untuk kelab matematik, saya tekan next lagi. Saya masukkanlah nama guru. Katalah yang isi kan, guru yang menulis laporan mesti masukkan nama di ruangan nama guru 1. Saya isi, so saya kena klik nama saya. Katalah nama guru lain yang turut serta. Katalah Cikgu Hamimah, Cikgu Budiman, Cikgu Azimah, Cikgu apa lagi join, Cikgu Fu. Masukkan je dulu. Cikgu Jamila, Cikgu Madia dan juga Cikgu Masya Sanawati. Ini contoh saja. So tekan next. Kod aktiviti, cikgu letaklah apa-apa aktiviti. Kalau boleh aktiviti tu yang jenis boleh diukur. Okey, murid diberi penerangan 3 jenis simpulan, 3 jenis bantuan kecemasan. Okey, yang kedua kita letak dekat sini, murid menjawab 20 soalan kuis. Instructor Facet quizzes. Okey. So tekan next. So refleksi, masukkanlah refleksi. Katakanlah kita letak refleksi yang boleh diukur. Murid 30 orang murid berjaya mendapat 80% dalam penilaian kuisis. Tekan next. Gambar 1 saya masukkanlah gambar apa-apa yang kita ada. Saya masukkan gambar ini sekejap. Saya cari dulu. Gambar apa yang saya ada Saya pun tak ingat. Gambar apa-apa je lah Saya masukkan gambar ini. Kita tekan upload satu keping saja. Tekan lagi satu gambar 2. Masukkan gambar ni, wallpaper daripada Jawacom. Ok, upload. Dah siap. Kita tekan submit. Ok, so kita dah dapat satu data dummy. Tak apa. Okey, sekarang ni kalau cikgu nak tukar yang ini, kalau cikgu nak tukar yang ini, kan, nak bagi penghargaan kepada guru-guru, klik kepada form kita tadi, klik kepada send, klik kepada button setting, presentation, cikgu tukarkanlah. Cikgu tukarkan. Terima kasih kerana menghantar laporan e-curriculum. Nanti dia akan tukar dekat ujung ni nanti. Okey, tak apa. Kita isi lagi satu form. Saya nakkan sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 data. Katalah laporan tu diisi pada hari Isnin hari tu. Okey, Okey, tak ada error yang keluar, so tekan next. Saya isi pada uniform pula. Saya nak isi untuk tu
TKRS. Saya klik nama saya lagi, klik kepada nama cikgu lain lah. Cikgu klik je siapa-siapa yang cikgu nak. Ok, tekan next. Kalau tak lengkap pun tak apa, nampak. So next lah, saya tekan je lah apa kat sini. Cepat kan? Boleh, tak ada masalah. Tekan next. Masukkanlah gambar. Gambar dia banyak. Ni gambar ni ada. Okay. Wajib 2 keping gambar. 2 keping je tak boleh kan? Sila boleh. Masukkan 2 keping gambar. Tekan upload. Kan? Submit. Tengok, di belakang tu dia bertukar tak? Okey, dia dah bertukar. Terima kasih kerana menghantar laporan e-curriculum. So, tutup form kita ni. So, kita nak create spreadsheet. Okey, kita create spreadsheet untuk kita masukkan ke dalam Data Studio. So, macam mana nak buat? So, kita akan berpindah kepada